Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa dhakkirna bima nasina wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita mohon pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. InsyaAllah ta'ala kita akan terus tadabbur surah Al-Baqarah mula daripada ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-80 79 ni terus memberi kita lagi satu gambaran tentang penyelewengan orang-orang Yahudi ni, orang-orang Yahudi, penyelewengan mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala ni fawailul ini satu perkataan yang macam mendoakan. Kalau kita mendoakanlah. Kalau Allah tak payah doakan kan. Macam Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka lah. Fawail, kita pun takut juga wail ni kena juga fawailul lil musallin. Orang musallin pun, orang yang solat pun kena wail juga. Wail, celaka atau kebinasaan, binasa lah macam gitulah. Kecelakaan besar atau kebinasaan besar boleh kena dengan al-musallun juga, orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Kata ulama, alhamdulillah, dalam ayat di dalam surah Al-Maun tu Allah guna an, celaka besar lah, kebinasaan besar bagi orang yang solat. Orang yang an solatihim, dari solat mereka, bukan fi solatihim, bukan dalam solat mereka. Sahun, lalai. Jadi an, dari solat mereka. Kalau Allah guna, kata ulama, kalau Allah guna fi, habis kita terkena lalai solat dalam solat kita. Tapi an solatihim, jadi dari solat mereka. Apa dari solat mereka? Itu diorang solat bukan tepat pada waktunya. Mereka melambat-lambatkan solat. Mereka lambat-lambatkan solat. Maaf tuan-tuan, masuk kepada ayat ni pula. Nak jelaskan aja, takut pula lepas ni tak solat nanti. Solat pun dah kena kebinasaan, baik jangan solat aja. Itu. Jadi maksudnya bukan, maksud ayat ni bukan lalai dalam solat,
dari solat mereka. Itu tidak Ibn Abbas kata tidak menunaikan solat tepat pada waktunya, akhir-akhir nak dekat habis ataupun di luar waktunya mereka menunaikan solat. Orang lalai lah, orang lalai. Di sini fawailul kebinasaan besarlah lil ladzina yaktubuna alkitab, bagi mereka yang menulis alkitab, bi aidihim, dengan tangan mereka. Ni kenapa Allah nak cakap kalau menulis biasa dengan tangan lah, tapi Allah nak tegaskan lagi, taukid lagi, ni benar-benar macam seolah-olah kita nampak mereka ni karang, dia karang kitab. Dia dah karang kitab, dia tulis kitab ni dengan tangan mereka, bi aidihim summa yaqulun, kemudian mereka berkata kepada manusia, hadza min indillah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kerja gila tuan-tuan. Tak ada orang buat, melainkan orang Yahudi je boleh buat. Dia tulis kitab dengan tangan mereka, lepas tu mereka cakap ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada ulama berpendapat Taurat ni dia selit-selit perkataan. Dia masukkan perkataan dia. Macam sekarang Bible Bible New Testament. Kalau Taurat Old Testament, Bible ni New Testament ni, dalam dia ada berapa jenis Satu, mungkin ada perkataan Allah. Kedua, perkataan Nabi Isa. Ketiga, perkataan disciple dia, pengikut Nabi Isa, Hawariyun. Keempat, perkataan orang-orang yang Paul ke Mark ke, dia masukkan. Jadi macam kita ni, dalam kitab ada apa? Ada Al-Quran, ada hadis, ada perkataan sahabat, ada perkataan tabi'in, ada perkataan ulama. Tapi semua dia pukul lah kita kata, itu adalah semuanya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Semua dia pukul dia kata ini word of God. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca betul-betul Bible ni, masa tak masuk akal betul. Nabi Lut berzina dengan anak ini bukan reka-reka tuan-tuan, berzina dengan anak dia sendiri. Seorang nabi berzina, macam gitu. Itu dia tak nafikan. Memang mereka terhadap nabi ni tak maksum lah. Nabi ni tak maksum. Nabi boleh buat perkara-perkara yang keji macam gitu. Ini takkanlah ini daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan tentang Nabi Lut. Jadi itu New Testament. Yang ini adalah Old Testament. Dia bagi Torah. Dia bagi Torah. Sebenarnya bukan Taurat tuan-tuan. Apa yang di tangan mereka ni bukan Taurat. Kita tak boleh cakap itu adalah Taurat, ataupun kita tak boleh cakap itu adalah Injil. Memang kalau Taurat memang memang benar itu. Kalau kita cakap, kalau kita lah kata itu adalah Taurat, kita dah iktiraf itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada perkataan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada original pun. Perkataan Allah Subhanahu wa taala tak ada original, semuanya translation. Macam mana kita boleh cakap itu Injil ke apa? Original dia tak ada. Yang bahasa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi banyak rekaan ditulis oleh tangan-tangan mereka ni, orang Yahudi. Mereka menulis dan mereka cakap hadza min indillah. Apa yang mendorong mereka buat lakukan pekerjaan ini tuan-tuan? Tulis, lepas tu beritahu kepada manusia ini daripada sisi Allah. Dan pengikut kita katalah orang awam, orang Yahudi, bila keluar daripada ulama mereka je macam wahyu lah tuan-tuan. Mereka anggap ni ulama mereka ni macam wahyu. Perkataan ulama mereka ni mereka anggap macam wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut habis-habis. Ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil padri-padri, pendeta-pendeta mereka arbab. Arbab ni jamak kepada Rob. Rob itu Tuhan min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka ambil bulat-bulat macam gitu daripada ulama-ulama mereka. Apa saja yang keluar daripada ulama mereka, mereka telan je, tak habis. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada cakap kepada kita ikut ulama saja membabi buta, tak ada. Ikut dalam khutbah kalau kita baca atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri ni ada dua tafsiran. Satu yang selalu dia terjemah orang yang berkuasa, lagi satu ulil amri adalah ulama, bukan orang yang berkuasa. Itu Ibn Abbas cakap ulil amri ni adalah ulama. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulama di kalangan kamu. Jadi sebaik taat kepada ulama. Tapi kalau Allah dengan Rasul ada atiullah wa atiur Rasul. Ulama tak ada atiul wa atiul ulil amri, tak ada. Kenapa tak ada? Ulama ni dia mesti taat kepada Allah dengan Rasul. Kalau dia tak taat kepada Allah dengan Rasul, la ta'atah lahu. Sama juga dengan ulil amri. Kalau dia tak taat kepada Allah dengan Rasul, atau dia punya perintah bercanggah dengan perintah Allah dengan Rasul, maka tak ada ketaatan kepada mereka. Bersyarat taat kepada ulil amri, ataupun kita cakap ulama lah, taat kepada ulama ini bersyarat. Dengan syarat mereka taat kepada Allah dengan Rasul. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, first hari pertama dia menjadi khalifah, dia kata taatlah kepada aku selama aku taat kepada Allah dengan Rasul. Kalau aku tak taat, jangan taat kepada aku. Senang aja. Jadi kita dengan ulama ni jangan jadi macam orang Yahudi. Semua kata ulama je kita telan je. Imam Ghazali dah bagikan ulama ni ada dua jenis. Satu ulama as-su, ulama yang buruk, ulama jahat cakap. Sejahat-jahat itu dalam sebuah hadis, sejahat-jahat makhluk di bawah matahari ni, di bawah sinar matahari, di bawah langit lah, adalah ulama. Ulama us-su, ulama yang jahat. Jadi bukan tak ada, jangan cakap tak ada, jangan cakap semua ulama tu baik. Tak ada, ada ulama yang su. Yang mana satu tuan-tuan? Liyashtaru bihi thamanan qalilan. Ini dia. Mereka buat ini kerana apa? Membeli keuntungan dunia yang sedikit. Bahaya ulama macam ini, macam Yahudi. Orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi ni, mereka lakukan untuk apa? Untuk dunia, tuan-tuan. Untuk kepentingan dunia. Sama ada gaji ke apa, sama ada habuan dunia, gaji, habuan, insentif, apa sajalah. Ataupun kata ulama kerana pangkat, kedudukan. Ini ulama-ulama yang membeli keuntungan dunia. Allah kata samanan qalilan, harga yang sedikit. Dunia ni kalau seisi dia pun masih lagi sedikit. Jangan cakap satu bulan dapat 50,000 ke, dapat 100,000 ke, itu dah sedikit sangat. Jangan cakap itu. Dapat dengan awak keluarkan fatwa ni, awak dapat dikumpulkan seluruh emas, seluruh aset dunia ni. Bill Gates punya aset lah, siapa punya aset, semualah 10 top orang millionaire punya aset semua dikumpul, diberikan kepada kamu, masih lagi kata ulama samanan qalilan, masih lagi harga yang sedikit sangat. Pasal apa? Tempat letaknya rotan saja di syurga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan rotan tu, tempat letak rotan aja. Bukan rumah, bukan apa, tempat letak rotan lah, itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Apa yang dunia ni tak ada yang kasir lah, tak ada. Semuanya qalil, sedikit sangat kalau nak dibandingkan dengan akhirat, dengan apa yang mereka akan dapat di akhirat. Jadi inilah yang motivate mereka ni. Ini punca atau sebab ulama-ulama ni berlaku menjual ayat-ayat Allah ni kerana apa? Kerana kedudukan. Kerana kedudukan, kepentingan duniawi, gaji dah tetapkan. Biasanya ulama-ulama, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, jangan kamu dekati kepada ulama-ulama, jangan kamu dekati pagar-pagar istana. Wah, pagar dia pun tak boleh. Ya, pagar dia tak boleh. Pasal apa? Allahu Akbar.
seorang ulama dia kata dia pergi sana tu, dia nak membeli dunia, dia nak membeli dunia, dia jualkan dia punya akhirat. Dia nak ambil dunia daripada pemerintah ke, daripada kerajaan ke, dia nak ambil dunia dia dengan dia jual dia punya akhirat dia. Itulah itu arti yang ulama buat. Sebenarnya orang awam ni dia nak akhirat. Mereka datang kepada ulama belajar nakkan akhirat. Ulama ni pula datang kepada pembesar-pembesar, dia nak beli dunia pula. Dia jual dia punya akhirat, dia nak beli dunia. Jadi buruk sangatlah fi'il ulama ni. Allah cakap fawailul lahum mimma katabat. Ini orang Yahudi tuan-tuan, orang Yahudi. Mereka menulis kitab, lalu mereka cakap ini adalah di sisi Allah. Kemudian Allah cakap, Allah tambah lagi fawailul lahum, maka celakalah, kebinasaanlah bagi mereka mimma katabat aidihim, apa yang telah ditulis tangan-tangan mereka ini. Kemudian tambah 3 wail sekali tuan-tuan, satu ayat aja. Ini warning kepada ulama ni. Warning kepada ulama, 3 wail, satu wail starting aja wailul, fawailul. Kedua fawailul lahum mimma katabat aidihim, binasa yang besarlah, kecelakaan yang besarlah apa yang mereka tuliskan dengan tangan-tangan mereka. Tambah lagi fawailul lahum mimma yaksibun, dan celaka yang besar daripada apa yang mereka usahakan itu. Pasal apa? Dia ulama ni dia amanah. Mereka yang tahu tentang kitab. Orang-orang awam ni tak tahu tentang kitab. Mereka tahu tentang kitab, selok-belok dalam semua kitab, dan diberi amanah kepada mereka, mereka tak tunaikan amanah. Dia macam ambassador Allah lah, dia gitu, duta bagi Allah, ambassador, nak sampaikan perintah Allah. Dia mewakili Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pula yang menyeleweng. Dia nak wakili Allah Subhanahu Wa Taala, nak terangkan kepada Allah Subhanahu, nak terangkan kepada manusia apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Dia pula yang menyeleweng. Allahu Akbar. Ada dalam TV lah, seorang mufti ditanya, ini tak mau beritahu lah, kalau beritahu tuan-tuan tahu. Seorang mufti ditanya, benar ke Islam ni ada pemisahan antara Islam dengan politik? Islam ni tak boleh campur aduk dengan politik ni. Mengamalkan Islam mesti dengan kaedah sekular. Dia kata ya, betul. Islam ni mesti di atas sekular, tak boleh dicampur adukkan dengan politik. Itu siapa? Mufti kan? Mufti dia apa? Dia kerja dengan kerajaan. Dia kerja dengan pemerintah. Dia dapatlah gaji, dia dapatlah kedudukan. Kalau dia cakap tidak, boleh kena pecat tak? Boleh lah, 24 hours boleh kena pecat. Apa hal kau bagi fatwa macam gini pula? Dia itu dia akan desak supaya orang Islam menjadi umat Islam. Betul yang cakap tentang politik, tak boleh campur Islam dengan politik. Ni semua ekstremis, ni semua pengganas, ni semua apalah, fahaman yang melincong, orang yang campurkan politik dengan Islam. Jadi kita ditakut-takutkan. Ustaz-ustaz semua takut cakap pasal politik aja, orang cakap ni ustaz politik ni. Ustaz yang campur adukkan politik, ustaz yang mempergunakan agama untuk politik. Ustaz yang takut jadi. Wala yakhafu laumata laim, Allah kata dalam Al-Quran. Ulama mestilah wala yakhafu laumata laim, tidak takut celaan orang yang mencela. Orang nak cakap dia apa, cakaplah. Jangan dia sampaikan kebenaran. Nak cakaplah. Orang nak cakap banyak orang akan tuduh ni ustaz gini, ustaz gini, ustaz gini. Pedulilah dengan mereka. Awak sampaikan aja. Kalau itu memang dalam Quran tu ayat politik, nak sembunyi macam mana lagi? Sampaikan aja ayat-ayat politik, walaupun orang cakap apa pun. Ustaz ni mempergunakan agama lah, ustaz ni macam-macam lah untuk kepentingan politik ni. Sampaikan aja kebenaran, tak boleh takut kepada mencela orang yang mencela. Jadi Allah 3 kali Allah cakap celaka bagi orang ini. Ini ulama ni yang pertama sekali yang akan diseksa nanti di akhirat nanti. Kata ulama, ini ada sikit bahasa Arab lah, nak jelaskan susah juga tuan-tuan ni. Tak apa.
Allah cakap, tengok, Allah pakai fi'il madhi tuan-tuan, katabat aidihim, celaka lagi mereka apa yang telah mereka tuliskan. Kemudian celaka bagi mereka yaksibun tu fi'il mudhari, present and future tense lah, berterusan. Yang ini apa yang telah mereka tulis. Kemudian celaka bagi mereka apa yang mereka terus menerus lakukan. Mereka dah mati. Orang-orang yang menulis kitab ni, mereka dah mati. Kenapa Allah cakap terus menerus mereka? Berarti apa? Kalau orang ikut, tuan-tuan, kalau orang percaya dan ikut apa yang mereka tulis itu, mereka akan dapat dosanya. Seberapa banyak? Berterusan aja, berterusan. Contohlah seorang ulama dia tulis buku yang menyeleweng, buku yang sesat. Dia dah mati, dan manusia ikut kan. Kadang ulama lama sekali tulis ribuan tahun, tapi kalau manusia ikut tulisan tu, berterusan tak dia punya dosa dia? Berterusan dia dapat. Itu maksudnya yaksibun tu, apa yang mereka usahakan. Usaha mereka tu berterusan, mereka dapat dia punya balasan dia. Dia punya dosa dia berterusan. Saham dia bagus betul lah. Saham berterusan dia dapat. Sampai dah mati pun berterusan. Makin contohlah kalau dalam video ni, takut ni video saya cakap, moga-moga Allah lindungilah saya lah daripada cakap yang salah ke apa. Orang ikut dah 10 tahun, ustaz ni pun dah mati, Allah yarham. Orang ikut lagi berterusan lah, dapat dia punya dosa dia. Allahu akbar. Ini Allah Subhanahu wa taala marah sangat dengan orang-orang Yahudi. Mereka yang saya nak highlight ni di sini ni, apa yang mendorong mereka lakukan pekerja gila ini, pekerja yang tak masuk akal lah. Ini dah liyashtaru bihi thamanan qalilan. Jadi manusia boleh buat kerja gila tak? Boleh jadi kafir, boleh jadi murtad, boleh langgar perintah Allah. Boleh. Kerana apa? Kerana fulus saja, kerana duit saja. Bayangkan, kerana duit saja mereka sanggup buat macam gini. Ni Allah sendiri yang cakap, tujuan dia lah. Jadi kalau ada, kita cakap lah, ulama-ulama sesat yang keluarkan fatwa, yang keluar biasanya yang ulama penceramah bebas, dia tak buat macam gitulah. Dia cakap macam mana pun dibayar sama juga. Dia tak bekerja dengan sesiapa pun, biasa dia terlepas lah. Biasa ni ada orang bayar dia lah, bulan-bulan punya dapat ni. Dia berterusan. Itu yang buat mereka dia nak kekalkan, dia nak kekalkan jawatan mereka ni, nak kekal jawatan mereka, nak itu. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, ini yang tak khusyuk ni. Tadi dah sembahyang dia letak depan-depan lagi tak khusyuk. Lepas sembahyang dia edarkan lagi 2 kali tak khusyuk. Tadi dalam solat tak khusyuk, ini dalam belajar tak khusyuk. Masya-Allah. Nak tengok juga apa ni. Nasi putih ke nasi itu? Allahu akbar. Rezeki datang, tuan-tuan, belajar Al-Quran dapat rezeki. Allahu akbar. Allah jamin rezeki. Kemudian lagi satu puak lagi macam-macam perangai orang Yahudi. Ini semua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'annahum, kamu semua akan ikut. Kita baca ni, kamu semua akan ikut. Ini sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri cakap kamu akan ikut orang-orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan, kamu akan ikut. Sehingga mereka bersetubuh dengan mak mereka pun, kamu akan ikut juga. Ada tak orang Islam yang sumbang mahram? Ada kan? Dah betul lah Rasulullah cakap kamu akan ikut perangai orang Yahudi ni. Ni lagi satu perangai orang Yahudi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, orang-orang Yahudi ni berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari yang tertentu. Kita tengok tuan-tuan kata-kata mereka. Dia mengaku, tuan-tuan, mereka mengaku mereka salah, banyak buat salah. Mereka mengaku dia akan masuk neraka. Bagus tu.
dah okey tu, mereka akan masuk neraka. Kami akan disentuh oleh neraka. Kami tidak akan disentuh neraka. Yang tak bagusnya illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari aja. Jadi Ibnu Abbas tafsirkan ada dua tafsiran, kecuali 7 hari. 7 hari, seminggu aja dia akan masuk neraka, seminggu aja. Tak lama, seminggu je dia akan masuk neraka, lepas tu akan keluar, lepas tu akan masuk syurga selama-lama, hidup selama-lama ya, di dalam syurga. Pasal 1000 hari, 7 hari, kerana dia akan Allah cipta dunia ni 7000 tahun. Jadi 1000 tahun, 1 hari engkau akan masuk dalam neraka. Jadi 7 hari je, 1 minggu je lah. Lagi satu pendapat dia akan 40 hari. 40 hari kerana mereka telah menyembah patung anak lembu. Mereka telah menyembah anak lembu selama 40 hari. Jadi 40 hari mereka akan duduk diseksa di dalam neraka 40 hari. Satu agak 7 hari, satu 40 hari. Ini riwayat tentang ma'dudah tu, berapa hari. Dia paling lama 40 hari, paling sedikit seminggu je, seminggu. Ini yang ayat sebelum dia cakap. Ayat cakap illa amani ni. Mereka tak tahu tentang Alkitab ni kecuali amani, angan-angan aja. Kecuali angan-angan. Ini angan-angan mereka. Angan-angan mereka apa? Mereka akan masuk neraka sekejap aja. Buatlah apa yang kita memang buat salah, banyak buat salah, tapi kita pun tak selama-lama akan neraka. Kita akan masuk neraka berapa hari aja. Lepas tu kita akan ditransfer ke syurga, hidup di sana selama-lama. Dari mana tuan-tuan pahaman ni mereka dapat ni? Daripada mana? Daripada kitab Allah ke? Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, qul, katakan kepada mereka, attakhaztum indallahi ahdan, adakah kamu sudah mendapat janji daripada Allah? Fala yukhlifallahu ahda. Lalu dengan janji itu Allah tidak akan menyalahi janjinya. Satu, adakah Allah dah janji dengan kamu? Kalau ada, mana bukti dia? Di dalam kitab kamu, cuba tengok dalam kitab kamu ada tak janji yang Allah janji dengan kamu? Kamu akan tinggal seminggu ke atau 7 atau 40 hari? Mana bukti dia yang Allah berjanji dengan? Kalau Allah dah janji, tentu Allah Subhanahu Wa Taala tak akan mungkiri janji. Allah tak akan mungkiri janji. Jadi satu kemungkinan mereka dah dapat janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Dan kalau ada janji, mereka ada buktinya. Kalau mereka tak dapat tunjukkan buktinya, berarti apa tuan-tuan? Ini dia yang nombor 2. Kalau mereka tak dapat, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, ataukah kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya? Berbohong. Kamu main cakap bukan atas dasar ilmu. Jadi pembohongan, cakap atas nama Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu apa? Bohong. Benda yang tak benar. Jadi ada 2 kemungkinan aja. Satu, mereka betul-betul dah dapat janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu, kalau mereka tak dapat buktikan yang Allah dah janji kepada mereka, mereka telah berkata terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. 2. Jadi mana satu? Jadi mereka tak dapat tunjukkan bukti, tuan-tuan. Dalam Taurat pun tak ada tunjuk. Kalau ada, dia tunjuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia. Rasulullah cabar mereka, tunjuk kepada saya yang Allah ada janji dengan kamu itu. Tak ada. Jadi apa ni? Ini hayalan. Ini kita cakap angan-angan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal iman bitamani. Iman itu bukan dengan angan-angan aja. Tak buat apa-apa, tak sembahyang, tak baca Quran, tak buat amal soleh, lepas tu berangan-angan masuk syurga. Berangan-angan pula, bidadari besar rumah aku nanti dalam syurga 90 km ni. Amal pun tak buat. Ini terkena dengan sebahagian orang Islam ni. Itu yang guru saya cakap. Apa kamu fikir syurga itu mbah kamu yang punya? Dia bagi
bagi apa ni, cuma-cuma aja kepada orang, mana ada. Ini angan-angan. Ini orang Yahudi punya angan-angan. Dia kata kita akan diseksa sekejap aja, lepas tu kita akan masuk syurga. Dan ini kena tak dengan orang Islam? Dia kata tak payahlah, tak payah amal soleh kita masuk syurga apa? Kita semua ikhlas masuk syurga apa? Oh, macam dia hero menang last apa? Awak hero ke apa? Last awak masuk syurga gitu. Siapa beritahu? Siapa beritahu? Yang orang Islam mana ada masuk orang Islam mana ada masuk neraka? Orang Islam mana ada kekal dalam neraka? Tak ada ayat ke orang Islam kekal dalam neraka? Itulah angan-angan lah. Awak baca tak baca Quran. Orang yang ada pendapat macam gini ni semua ni, dia tak baca Al-Quran. Daripada mana awak? Siapa beritahu awak? Siapa, ayat apa yang cakap orang Islam tak kekal dalam neraka tu? Ada ayat yang saya tahu ada. Allah cakap orang Islam yang kekal dalam neraka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu mereka dikerak-kerak di tingkatan yang paling bawah sekali dalam neraka. Saya nak tanya tuan-tuan, orang munafik ni Islam ke tak Islam? Di dunia lah, mereka ni Islam ke tak Islam? Islam. Mereka solat berjemaah, cuma apa, Isyak dengan subuh je dia tak datang. Pasal zaman Nabi masjid dia tak ada lampu, jadi mereka orang tak dapat cam mereka datang ke tak datang, gelap, dalam gelap. Kalau siang hari zuhur asar dia nampak, maghrib pun nampak. Yang itu dia datang. Orang munafik datang tak? Orang munafik orang Islam tak? Rasulullah SAW perlakukan orang munafik tu macam orang kafir ke? Tak ada. Kalau zakat diberi apa semua, dia orang Islam betul-betul. Tapi Allah cakap mereka ni bukan saja dalam neraka ni, bukan masuk neraka, mereka paling bawah sekali, lagi teruk daripada orang Yahudi, daripada Nasrani ni, paling bawah sekali orang-orang munafik ni. Orang Islam mana cakap orang Islam apa ni tak kekal dalam neraka? Ada orang Islam yang kekal dalam neraka. Jadi mana dia? Kalau dia cakap tentang hadis syafaat, ada hadis syafaat. Jadi awak keluar tu daripada neraka, orang dalam neraka ni dia keluar macam mana? Macam mana mereka keluar daripada neraka? Ada ayat macam mana mereka keluar, ada hadis macam mana mereka keluar. Mereka bertaubat ke? Lepas tu Allah ampunkan dosa mereka ke? Macam mana mereka keluar? Mereka keluar semua dengan syafaat Rasulullah SAW. Rasulullah yang bagi syafaat. Syafaat ni awak dah tulis ke nama awak? Maktubun ke? Dah ada ke dengan Rasulullah SAW yang awak ni akan dapat syafaat Rasulullah SAW? Rasulullah cakap syafaati, syafaat halat alaihi syafaat aku bagi orang yang jawab azan. Jawab azan. Awak jangan cakap jawab azan. Azan tu dah lari ke mana? Tahu tak? Orang yang duduk masjid, orang yang jawab azan, halat alaihi syafaati, halal lah dia dapat syafaat aku. Jadi dia tak ada apa ni, tak ada proof yang konkret lah yang dicakap. Dan awak buat dosa-dosa ni semua, dengan dosa-dosa ni, Allahu Akbar, nak argue dengan orang ini, kita apa ni, macam tak masuk akal lah. Macam tak masuk akal. Macam mana starting aja dia cakap kita semua akan masuk syurga semua? Kalau gitu tak perlu turun ayat Quran 30 juz nak cakap perintah ni. Turun ayat, awak dah orang Islam, awak semua akan masuk syurga. Dah, halas. Buatlah apa nak awak nak buat. Dah, tak payah nak suruh solat ke, tak pergi jihad ke, tak ada ayat tentang buat baik ke, tak ada itu, tak beramal soleh, tak ada. Awak semua dah ahli syurga. Gitu ke? Ini tamani betul-betul punya angan-angan punya. Iman apa ni? Pahaman apa ni? Pahaman angan. Dia steady aja tuan-tuan. Dia kuat betul dengan dia punya pahaman dia. Dia tak solat, dia rasa tak ada apa-apa, happy aja. Sekarang ni dia di kafe-kafe, di tempat-tempat makan ni, sedap aja dia makan, rasa tak bersalah, rasa ahli syurga. Tak apa, kita makan tom yum, nanti tempat syurga lagi best lagi, ikan lagi bagus daripada makan sini. Dia tak ada rasa bersalah, tak ada rasa takut. Confirm betul mereka dengan akidah mereka ni.
dengan kepahaman mereka ni satu hari mereka akan masuk syurga sampai tak takut pun makan minum apa. Baru kita lalu ini dah maghrib baru order bila nak makan, bila nak habis makan, bila nak itu, macam tak ada apa-apa. Rasa takut tak tuan-tuan tinggalkan solat? Tak rasa takut. Orang Islam tak rasa takut, macam tak ada apa-apa. Hatta dia duduk sebelah masjid pun, dia tak solat pun, dia tak rasa apa-apa. Pasal apa? Kenapa dia berkelakuan macam ni? Kerana dia fikir dia confirm dapat masuk syurga tu. Itu tu. Dia dah book tempat dia dalam syurga. Kalau kena pun dia akan sekejap aje lah. Kalau kena azab tu, sekejap aje lah. Lepas tu kita nanti last masuk syurga apa. Itu dia punya kata tu. Ini tak sama ke dengan orang Yahudi? Tak sama ke dengan orang Yahudi? Sama je. Jadi sama je. Fikiran macam gini ni dah kena kepada orang Islam, dia akan buat apa saja, tak apa. Kita tak akan kekal dalam berani betul dia, lagi satu berani betul dia dengan neraka ni. Padahal kan kita dah cakap dalam surah Al-Anbiya, bila pintu neraka ni belum masuk neraka lagi, pintu neraka dibuka sedikit saja, angin dia keluar. Angin dia keluar, kena sikit saja angin dia tuan-tuan, belum api dia, udara dia kan. Udara kalau kita buka aircon kan, kalau buka aircon keluar udara kan, keluar orang luar kan, dapat sejuk kan. Itulah jauh ni, belum sampai lagi, jauh lagi udara dia kena aja tapakik mereka. Baru udara je, belum masuk lagi dalam neraka. Awak ni betulnya steady je, disula dalam neraka. Disula tuan-tuan. Betul ke ustaz jangan main-main ni cakap? Bacalah surah Ma'arij, baca tafsir Ibn Abbas. Seorang itu rantai itu dimasuk daripada dubur dia, daripada belakang keluar ke mulut dia. Berapa 70 hasta punya rantai itu dia okey. Yang ini aku boleh handle bro. Kena sula, kena api, kena bakar, kena apa. Tapi yang 5 minit ni nak solat ni aku tak boleh. Yang ini aku tak. Yang ini aku tak. Itu ke awak berani sangat ke apa dengan neraka ni tuan-tuan? Dengan neraka berani sangat. Ni apa punya pahaman ni boleh jadi berani sangat macam dengan neraka? Ini bukan segelintir tuan-tuan. Ini bukan ini segelintir je apa ni, kes-kes terpencil. Bukan kes terpencil ni. 70% umat Islam tak solat. Ini bukan kes terpencil ni. Ini dah macam tadi punya khutbah tu apa, dah macam wabak, dah macam pandemik sekali orang yang tak solat. Kadang kawan-kawan kita satu kerja, kadang pekerja kita bos pekerja kita yang tak solat, tak ini semua. Biasa di masjid kalau suruh orang repair ni tuan-tuan pergi tengok masjid. Kalau orang repair ni mau apalah, dia buat renovation, dia buat ini, cat ke apa, tengok dia solat ke tidak. So far lah saya tak pernah nampak. Bila nak tahu senang aja lah, azan tengok dia solat tak, kan duduk luar buat aircon gini, belazan je, lepak tempat luar, lepas azan gini, masuk balik buat macam gitulah. Kerana apa? Confident sangat dia punya iman tu, betul-betulnya kuat sampai dia tak takut lagi dengan neraka lagi. Dia tak takut lagi dengan neraka. Ini semua pahaman di mana dapat? Itulah angan-angan macam orang Yahudi. Nabi cakap mana bukti dia? Kalau kita jadi awak ada bukti ke? Kalau tanya orang ni, awak ada bukti? Tunjukkan bukti yang awak ni takkan kekal dalam neraka. Allah dah tulis ke nama awak yang tak kekal dalam neraka ni. Ada bukti ke? Apa bukti? Tak ada bukti pun. Dia angan-angan, setan pun dengan am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu bercakap ni tentang Allah ni apa yang kamu tidak ketahui. Azan ke apa? 12. Saya dah kena sound kan, tak stop waktu. Dah jadi takut pula. Ada juga tu orang sound tu, azan stop lah ustaz. Ini orang warak gila. nak on the spot punya. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala menafikan, menolak kata-kata mereka tu. Bala ni tak benar apa yang kamu kata. Dusta. Apa yang kamu kata itu adalah dusta. Man kasaba sayyatan, siapa yang melakukan kejahatan.
wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dia tenggelam dengan kejahatan dia, faulaika ashabun nar, mereka itulah ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dia Allah ada kaedah yang jelas sekali. Siapa yang buat jahat, dia buat kejahatan, tak melakukan kewajipan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejahatan ini banyak macam kejahatan, tuan-tuan, tapi yang di sini kata ulama ni adalah kufur. Kejahatan yang kufur, dia kufur pasal mereka kekal di dalamnya, dia kufur, ada sikap kufur. Orang yang tinggalkan solat, kita ambil solat lah tuan-tuan, dia ada dua kufur, tuan-tuan. Kita tak tahu mana satu kufur. Ini pendapat ulama. Dia tak ada yang bawah daripada kufur. Tuan-tuan, ada tak orang yang tinggalkan solat dengan sengaja ni, dia punya hukum bawah daripada kufur? Tak ada. Dia kufur, dua-dua kufur. Sama ada kufur nikmat atau kufur murtad, di antara dua. Kalau dia menolak, dia akan, aku tak boleh lah, aku tak nak lah. Dia menolak, ini semua apa ni, bawa masa je, aku tak ada masa lah nak ini. Dia menolak, dia kufur murtad. Kalau dia tak kufur murtad, dia kufur nikmat. Ini tiga mazhab cakap kufur nikmat. Mazhab Syafi'i, Hanafi dengan Maliki cakap orang ni kufur, kafir juga, tapi kafir nikmat. Satu mazhab aja, Hambali aja cakap dia kufur murtad. Nak tahu macam mana, tuan-tuan? Nak tahu hati dia lah. Kita tak tahu ini orang ni kafir mana satu ni, kafir nikmat ke kafir murtad. Jadi dia telah melakukan kekufuran. Ayat ni cakap siapa yang kufur, apa sajalah, jangan cakap solat, cakap riba lah, riba, tuan-tuan, riba. Tuan-tuan cakap okey je, tak haram riba, riba ni okey, tak ada masalah. Kalau lagi tanya salesman, ini haram kan ini? Tak ada, cik, ni tak haram ni boleh, ni pasal gini dia menghalal. Siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, kufrun bawahan. Nabi terang-terang dia melakukan kekufuran. Dia halalkan satu benda yang Allah haramkan saja, kufur. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh haramkan apa yang Allah halal atau halalkan apa yang Allah haramkan. Hak ni jadi kena tahu. Kadang kejahatan dia masuk kepada kufur, syirik. Ini kita tak tahu. Tapi kalau ayat ni kata ulama, sayyatan ini adalah kufur. Dia melakukan kekufuran dan dia diselubungi atau ditenggelam, liputi selubungi dengan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang lain, maka mereka lah ashabun nar. Jadi orang Yahudi ni, dia punya kekufuran dia apa? Ada kekufuran yang atas tu lah. Sebelum ni kita katakan itulah kekufuran yang mereka lakukan. Jadi Allah menolak dakwaan mereka, angan-angan mereka ni. Allah cakap mereka akan kekal di dalam neraka. Jadi kita tak tahu. Kalau ada satu orang ni lah, dia tak nak dia tak nak pengerusi. Boleh sambung tak sikit boleh masjid ni okey okey. Sikit lagi, tuan-tuan, satu ayat lagi Dia tak nak beramal soleh lah. Dia tak nak beramal soleh, dia menolak, dia menentang apa, kita tak tahu apa status dia. Kita tak tuduh lah, awak ni ahli neraka ke, jangan besok kita tuduh orang ahli neraka pula. Tak ada lah. Maksudnya kita tak tahu status dia lah, apa status awak. Yang penting Allah cakap orang yang macam gini dia akan masuk neraka. Cakaplah orang yang tak solat, tuan-tuan, tak solat, dia antara dua je. Neraka confirm masuk. Semua kekal dengan tak kekal aja. Kekal dengan tak kekal je. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dalil dia apa yang dalilnya firman Allah, apa yang masukkan kamu ke dalam neraka saqar? Mereka berkata, dulu di dunia kami tak solat. Itu confirm masuk dalam neraka. Cuma nak cakap kekal selama-lama, haram terus masuk syurga, tak kekal, wallahu alam. Itu kita tak tahu. Itu aja dah menakutkan. Yang orang ni dia tak takut ni. Macam mana orang tak takut dengan neraka ni? Kalau cakaplah, tuan-tuan, kita cakap, tuan-tuan kalau tak pakai pelitup kena 1,000. Tak apa, aku boleh bayar 1,000 daripada aku malaslah aku nak pakai tutup muka ni. 1,000. Orang cakap ni biol ke orang ni, pandai ke atau
Sanggup kau bayar 1,000 daripada pakai sekejap aja pakai nak masuk shopping center. Tak apa, 1,000 pun aku bayar. Kita tengok, ini orang ni tak betul ke apa? Fahaman apa ni? Apa dia mana? Orang Islam macam gitu. Tak apa, aku boleh sanggup masuk dalam neraka, dibakar, disula, dia buat apa dalam makan nanah, minum nanah, makan buah zakum, makan tak apa. Daripada 5 minit nak solat aku tak sanggup nanti. Cakap, ini pahaman apa ni? Ini pahaman apa ni? Islam ajar macam gitu. Islam ajar walladzina amanu, adapun orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amal soleh, saya nak tanya tuan-tuan, apa amal soleh pada hari ini kalau kita tak buat, kita masuk neraka? Apa amal soleh? Banyak amal soleh lah kita cakap, tapi yang ini kalau kita belajar bahasa Arab, as-salihat ni jamul qillah, dia jamak yang sedikit, minimum sangat, minimum 3 je. Arab ni dia punya minimum 3. 3 dah kira jamak qillah, dia paling minimum sekali. Saya nak tanya tuan-tuan, apakah amalan soleh yang kita tak buat hari ini, kita masuk neraka? Allah ancam dengan neraka. Apakah amal soleh? Bukan amal yang tak baik, amal yang baik. Amal yang baik kalau kita tak buat hari ini, kita akan dimasukkan dalam neraka. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan cek lah. Saya bagi 1 minit. Gini aja. Satu-satunya aja, solat aja. Puasa tak, zakat tak, haji tak, apa amal, baca Quran tak. Hari ini aku tak baca Quran, aku masuk neraka lah. Mana ada? Jadi balik kepada satu amal soleh je. Ini pun tak boleh buat. Ini melampau betul. Kita agak melampau betul. Satu benda je Allah perintah. Itu aja, solat aja. Bukan sampai berjam solat. 5 minit aja solat. Ini pahaman dah merasuk pada orang Islam yang segelintir lah, bukan semualah. Orang Islam ni tak tahu apa pahaman pun. Mereka dapat tak tahu. Ini satu virus dah masuk. Ni virus COVID apa pun tak tahulah, nombor berapa ni. Dah kena vaksin apa pun, dah masuk sampai terus. Tak faham ayat ni. Ayat Allah cakap walladzina, mesti beriman dulu. Lepas tu walladzina amanu wa amilus solihat, dah iman. Orang yang dah percaya, dia akan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka tu penghuni neraka, mereka lah ahli syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini jelas-jelas ayat ni. Kau tak nak ikut? Nak ikut apa? Nak ikut kita ni tak kekal lah dalam neraka, kita akan masuk syurga. Yang ini awak tak nak ikut. Jauh betul lah. Tengok jauh ditipu oleh setan, ditipu oleh angan-angan, ditipu oleh itulah. Minimum lah tuan-tuan. Mereka yang tak solat, mereka yang tinggal, dia nak duduk je, dia dengar je, datang ke masjid dengar sikit. Ini dia tak datang tuan-tuan. Yang saya tak pakai ni semua dengan orang yang semua dah solat, buang masa je. Tapi tuan-tuan bertanggungjawab. Tuan-tuan ada kawan-kawan, ada kita semua, kita ada anak sanak saudara, family, kawan, jiran, pekerja. Kalau guru lah, ramai guru di sini, anak murid beratus tu, itu tanggungjawab kita. Mereka tak datang ke masjid untuk nak dengar perkara ni. Jadi kita yang tuan-tuan lah kena sebarkan mesej ini. Kalau kita sebagai guru, dia di bawah kita, lagi senang lagi. Kita sebagai bos tengok anak pekerja dia tak solat, diam aja. Ini tak masuk akal. Bapa tengok anak tak solat, diam aja. Tak apalah, dipenat, tidurlah subuh. Terlajak subuh, tak mengapa. Inilah supaya kita main peranan. Kalau semua kita main peranan ni, semua kita lah, termasuk diri saya, main peranan ingatkan orang yang tak solat ni, saya ingat kita boleh kurangkan, minimumkan jumlah mereka. Masalahnya kita tak main peranan ni. Satu aje lah, kita tak betul. Kita ni, masjid ni suruh orang buat renovation ni, dia tak solat, kita ada tegur. Cakap saya lah, tak tegur tuan-tuan. Langsung tak tegur. Jadi imam pula tak tegur. Lepas tu kita berdoa. Nabi cakap apa? Tak buat amal ma'ruf nahi munkar apa? Kamu doalah, Allah takkan makbulkan doa kamu. Allahu Akbar.
Doalah kamu. Kalau kamu tak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, kamu doalah, Allah tak akan makbulkan doa kita. Itu kita kena pada kita pula. Dahlah dia dah buat hal, kita pula kena. Sebab itu susah kita juga, bukan mereka tuan-tuan. Tadi kita attack, kita pun kena juga dipertanggungjawab juga. Jadi kalau kita ada orang yang terdekat dengan kita, kita nasihatkanlah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.